Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam akar kita Zapin. Saya Zulkarnain bin Johari. Hari ini saya akan beri sedikit taklimat dan juga tips-tips untuk kita bertanding di dalam satu pertandingan yang sangat unik yang diberi nama Akar Kita Zapin. Dan seperti ketahui, Akar Kita Zapin melalui pertandingannya telah dilaksanakan untuk kali yang kelima, sefaham saya. Jadi untuk kali ini, antara yang saya boleh beri taklimat sedikit tentang pertandingan tersebut adalah yang pertama sekali, peserta haruslah membawa sendiri peralatan sekiranya ada peralatan ataupun props ataupun set yang dia ingin bawakan. Kita beri kelonggaran. Kenapa? Kita nak mereka bebas berkarya sekiranya ada dan perlu untuk dibawa props. Namun begitu, ia mestilah tidak berbahaya, tidak mengganggu sensitiviti sesuatu pihak ataupun kaum. Jadi, apa yang penting di dalam pertandingan ini adalah mestilah persembahan tersebut dapat menarik minat juri dan juga minat penonton. Baik. Kemudian poin yang saya rasa sangat penting adalah peserta hendaklah mahir bermain zapin. Kita kena faham dua terms, dua perbezaan di antara pertandingan dan bermain. Dalam masa yang sama, untuk akar kita zapin ni, yang uniknya adalah sambil kita bermain, kita juga bertanding. Bagaimana tu? Jadi mana kita kena bijak dekat situ. Dari segi mood pertandingan tersebut, dia lebih kepada kita bermain zapin. Kita bukan menari zapin. Bagaimana kita nak faham perbezaan bermain zapin dan menari zapin. Bermain zapin dia harus datang bersama dengan ruh dia, ruh zapin tersebut, iaitu dia lebih kepada bermain. Sedangkan menari zapin hanyalah mengikut pada koreografi. Mengikut pada koreografi dan dimasukkan sedikit penghayatan dan penjiwaan di dalam tu. Namun dari segi bermain, dia mestilah harus datang daripada soul, daripada hati sendiri, daripada jiwa sendiri. Bagaimana kita nak bermain, itu kena faham tu. Bagaimana nak dapat tu, boleh tanya dengan koreografer masing-masing. Baik, pakaian peserta mestilah berkonsepkan busana tradisional, busana tradisional yang bersesuaian dengan zapin lah. Tak kisah pakai apa, namun mestilah tradisional dan bersesuaian dengan tarian zapin. Tarian zapin. Kemudian konsep tarian adalah kreasi zapin. Yang ini kita preferkan untuk segmen yang pertama. Segmen kita ada dua segmen, iaitu segmen geruh bertandak. Yang ini adalah satu persembahan koreografi. Anda bebas untuk buat persembahan koreografi bagaimana anda nak merencanakan dengan tarian berkonsepkan kreasi zapin. Kreasi, kita benarkan anda untuk berkreasi di dalam zapin tersebut. Boleh masukkan beberapa banyak zapin pun, tak ada masalah. Boleh diimprovisekan zapin tersebut, namun jangan keterlaluan sehingga hilang identiti zapin tersebut. Jangan sampai juri tidak kenal zapin tersebut dah. Jangan sampai dia dah tak kenal dah. Kita boleh ubah, kita boleh improvise, namun masih di dalam norma-norma zapin yang anda bawa. Contoh, kalau anda main zapin Tenglu, anda improvisekan dia, tapi juri masih lagi kenal itu adalah zapin Tenglu. Sekiranya anda bermain, anda nak menari, berkoreografkan zapin Parit Masta, sehingga kan juri masih kenal itu ada Parit Masta. Dan jangan sampai tidak ada identiti langsung dengan zapin tersebut. Dan kemudian anda claim ini adalah zapin mereka sendiri. Ini zapin ini. Jadi saya percaya juri di Akar Kita Zapin ini adalah juri-juri yang berpengalaman dan berpengetahuan di dalam zapin, dan mereka kenal zapin-zapin yang ada di Malaysia ini, insya-Allah. Kemudian kita ada dua segmen. Yang pertama adalah segmen geruh bertandak yang dikoreografikan. Jadi markah yang diberi untuk segmen koreografi ini seperti biasa, ia melibatkan koreografi, dia melibatkan pola lantar, melibatkan penghayatan, begitu juga dengan kesantunan, melibatkan seperti biasa pertandingan tarian-tarian yang lain. Kita akan menjuri anda
dari segi begitu, dan markah akan diberi. Jadi melalui markah-markah inilah akan menentukan siapa lawan anda di tingkah grup. Okey, tingkah grup adalah battle secara spontan. Yang ini saya lebih tekankan dari segi tingkah grup ini kerana banyak kumpulan yang kurang memahami tentang bagaimana tingkah grup ini dilaksanakan sepatutnya dilaksanakan. Dilaksanakan tapi sepatutnya dilaksanakan. Kenapa? Roh untuk tingkah grup ini adalah sangat-sangat unik dan harus difahami sedalam-dalamnya. Baik. Sebelum untuk tingkah grup ini, ketika awal kita anjurkan adalah dia mengikut kepada dua perkara. Kita menggunakan zapin untuk berbattle dan bertingkah. Kita kena faham perkataan tingkah tersebut. Dia adalah tingkah, biasanya kalau kita bermain kompang, kita bertingkah. Okay, kita bertingkah dan dalam terms of tingkah ni, kita lebih kepada kita berbalas. Okay, berbalas dan perlulah ada harmoni kat situ. Bukan berbalas yang berkeadaan yang tidak harmoni, mestilah harmoni. Perkataan dia adalah bagaimana kita bertanding, kita bermain dan bertingkah, kita berlawan, mestilah dalam suasana harmoni di alam Melayu tersebut. Yang penting dia ada alam Melayu tu. Pasal apa? Dia melibatkan kesantunan, kita berbahasa, kita berbudi, kita tunjukkan kita punya keterampilan, kita punya budi pekerti tu sangat penting. Budi pekerti tu sangat penting lah. Baik, saya suka ketika awal tersebut idea ini didapati apabila membaca satu puisi sajak oleh seniman kita yang paling tersohor, iaitu Usman Awang. Dia mengatakan dalam sajaknya, cuba hayati dan fahami sajak ini, dan inilah boleh dikatakan inilah garis panduan. Sajak inilah juga adalah boleh dikatakan rujukan. Itulah tingkah grup untuk akan kita zapin ini. Kalau anda kena fahami ini dulu, dan barulah anda akan faham, oh begini caranya untuk bertingkah. Baik, saya lontarkan, Melayu itu orangnya bijaksana, nakalnya bersulam jenaka, budi bahasanya tidak terkira, kurang ajarnya tetap santun, jika menipu pun masih bersopan, bila mengampu bijak beralas tangan. Fahami tu. Fahami sangat-sangat benda ini. Okay? Saya ulang lagi sekali. Melayu itu orangnya bijaksana, nakalnya bersulam jenaka, budi bahasanya tidak terkira, kurang ajarnya tetap santun, jika menipu pun masih bersopan, bila mengampu bijak beralas tangan. Cuba fahami itu. Inilah yang kita perlu ada di dalam metod dan juga sikap ketika kita berlawan, bertingkah di dalam zapin tersebut. Baik. Antaranya adalah bermain dengan riak muka, dengan kesantunan. Sekiranya kalau anda biasa tengok, kalau tak biasa tengok, boleh rujuk di mana-mana siaran ataupun sosial media, di YouTube contohnya, bolehlah kita tengok karakter-karakter pertandingan terdahulu. Okey, pertandingan terdahulu dia akan kita zapin banyak di YouTube, dan juga berbalas pantun. Kerana konsep tingkahnya juga di dalamnya adalah konsep berbalas pantun Melayu. Berbalas pantun Melayu, di mana mereka akan berjual beli. Okey, di dalam tingkah grup kita ada jual dan beli. Ada satu pasukan kumpulan akan menjual dan ada satu pasukan membeli. Dan kemudian satu pasukan yang telah membeli tersebut, dia akan menjual kembali kepada yang menjual sebelumnya. Dia akan bersilang begitu nanti. Jadi makna bagaimana kita nak menjual dan bagaimana kita nak membeli. Ini penting untuk difahami. Ia lebih kepada bagaimana kita berbalas pantun. Kalau kita tengok berbalas pantun Melayu, mereka menggunakan karakter-karakter yang sangat santun dan sopan. Dan ada masanya mereka memprovok orang sebelah, tetapi dalam keadaan yang sopan. Menyindir. Dia menyindir
lawannya tapi dalam keadaan santun, dengan sopan, dengan karakter yang betul-betul inilah Melayu. Inilah Melayu. Berbalik kepada sajak Osman Awang tersebut, inilah Melayu yang menunjukkan budi bahasa dia. Dia marah pun dia masih bersantun, dia menyindir. Bagaimana kita menyindir ibu kita dulu, kita kalau orang tua dahulu dia menyindir pedas. Tetapi begitulah. Tapi caranya adalah begitu berbidalan. Sebab tu orang Melayu dahulu banyak bidalan. Banyak peribahasa. Ini kerana dia cara mereka nak menegur ataupun cara mereka untuk membetulkan sesuatu ataupun hendakkan menasihat. Ini cara orang-orang dahulu yang kita seharusnya jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Kerana walaupun kita telah mengalami era baru yang di mana lebih direct, lebih berterus terang, namun kita sebagai orang Melayu ada adab dan etika untuk kita menegur orang. Ini yang kita nak didik pada anak-anak kita, supaya kita tidak terlajak dengan kehilangan budaya kita, di mana kesantunan kita tu penting. Itu bezanya orang Melayu dan juga suku-suku lain dan juga orang Malaysia terutamanya. Khasnya, kerana orang Malaysia tak kira apa bangsa, apa kaum, dia telah direncanakan, dia telah diadun, dia telah diasimilasikan sebagai satu masyarakat yang berbudaya dan bersopan santun. Baik. Untuk pantun, bila pantun kita, saya suka nak tengok, cuba kita dengarkan satu bila dia berbalas pantun. Saya suka ambil satu contoh pantun. Menanam tebu tepi telaga, mengunyah tebu menguat gigi. Kasihnya ibu sampai ke syurga, kasihnya guru ke mana destinasi. Dia menyoal. Ini dia berjual. Dia jual pantun tersebut. Okey, kasihnya ibu sampai ke syurga, kasihnya guru ke mana destinasi. Biasanya kalau dalam pertanyaan dia akan bertanya akan perkataan pendek sikit, tetapi sepatutnya berpantun ni dia lebih kepada Nordin Ahmad punya style. Kalau biasa masuk pertandingan pantun, dia akan minta begitulah. Kalau sekolah-sekolah dia akan buat cara lain. Kasihnya ibu sampai ke syurga, kasihnya guru ke mana destinasi. Dia ada contohkan. Itu sekolah-sekolah lah. Tapi untuk peringkat yang lebih tinggi, mereka tidak akan begitu. Mereka akan gunakan tone untuk Nordin Ahmad di Seri Mesing lah. Begitu ceritanya. Kalau biasa masuk pertandingan pantun, anda akan faham. Okey. Kemudian dia telah menjual. Dia bertanya tentang kasih ibu sampai ke syurga. Tapi di mana sampainya kasih seorang guru? Dia menjual. Dia bertanya. Okey. Jadi dibeli oleh lawannya. Makan nasi ulam pergaga. Kalau kita tengok yang tadi, yang awal, dia cerita tentang menanam tebu tepi telaga, mengunyah tebu menguat gigi. Ini adalah pembayang. Dia berkisah tentang makan, menguat gigi kan. Menanam tebu tepi telaga, mengunyah tebu pula menguatkan gigi. Dia cerita tentang berkisah situ. Dan dia jawab makan nasi ulam pergaga. Dia cerita tentang yang relevan juga. Dia tidak pergi ke jauh-jauh sangat. Dia tak pergi jauh-jauh sangat. Jadi makan nasi ulam pergaga sambil mencedok gulai nangka. Nampak tak? Sambil mencedok gulai nangka. Okey. Kasihnya ibu sampai ke syurga. Kalau kita perasan, baris yang ketiga, maksud tersebut diambil daripada baris ketiga juga di pantun jual. Yang orang tu jual. Yang jual tu, kasihnya ibu sampai ke syurga, kasih guru ke mana destinasi. So dia ambil, nampak? Dia ambil, dia masukkan ke dalam pantunnya, kasihnya ibu sampai ke syurga, kemudian dia jawab, kasihnya guru menghalang neraka. Nampak tak? Cuba fahami ni dulu. Saya akan fahami dan kemudian saya akan terangkan bagaimana untuk kita berbattle, bertingkah nanti. Okey. Ini contoh yang pertama. Kita ambil contoh yang kedua. Okey, contoh kedua, membakar gaharu di dini hari, harum semerbak bilik puteri. Mengapa guru sanggup begini, menjadi lilin, membakar diri? Dia tanya, dia jual. Kenapa? Dia tanya dan dia jual, membakar diri. Kemudian dijawab. Okey, yang menjawab, yang membelinya. Harum semerbak
bilik puteri. Nampak tak tadi? Relevannya yang di atas tadi, membakar gaharu di dini hari, harum semerbak bilik puteri. Dia ambil baris kedua, dijadikan baris pertama untuk dia. Okey, harum semerbak bilik puteri, terasa diri aman tenteram. Okey, apa salah membakar diri jika bersinar seluruh alam? Nampak tak cantiknya dia berjual beli? Okey, kita pergi ke bagaimana kita bertingkah. Okey. Bertingkah grow di dalam akal kita Zapin, dia mestilah ada peraturannya. Mesti ada adabnya. Dia tidak boleh bila menjual, si penjual menjual, yang membeli tak sabar-sabar nak beli. Dia kena bersabar dulu. Bagi terang habiskan dahulu yang menjual tu dulu. Sehinggalah kalau sebolehnya yang menjual tu beri isyarat untuk anda pula membeli. Semeliknya, secantiknya. Begitu caranya. Okey. Contoh, pasukan menjual. Dia menjual Zapin, Tenglu 1 dan 2. Contoh. Baik. Dia menjual Zapin Tenglu 1, 2, 3 dan 4. Contohnya lah. Contoh. Okey. Dia menjual Zapin Tenglu 1, 2, 3, 4. Dia jual. Contoh. Kita ambil contoh. Ataupun Zapin Tenglu 1 dan 2 pun boleh. Tak apa. Kita bagi contoh 1, 2, 3, 4 dia jual. Okey. Yang membeli seharusnya berbincang ketika itu. Dia boleh berbincang. Okey. Zapin apa yang digunakan? Kenal pasti zapin apa yang digunakan oleh penjual. Kena pastikan. Sebab tu pertandingan tingkah grow, kalau pertandingan yang awal, yang segmen yang pertama itu adalah segmen pertama kita grow bertanda adalah koreografi. Ini adalah pertandingan di antara koreografer. Koreografer berkarya. Kemudian koreografkan dan penari mengikut apa yang telah dikoreografikan. Baik, kebanyakan pertandingan tarian begitu. Tetapi untuk kata kita Zapin, di tingkah grow, penari mestilah ada ilmu. Zapin tu sendiri. Dia mesti ada ilmu Zapin tersebut. Dia mesti kenal apa Zapin tu. Dia mesti kenal. Antara penari dia mesti kenal siapa ke Zapin tu. Orang tu pakai, keluarkan, oh dia kenal Zapin ni Zapin apa. Kalau lebih bagus, Zapin berapa dia pakai. Zapin kan dia ada berapa. Macam tu. Bunga-bunga ragam dia, dia kenal. Contoh, jadi kalau pasukan menjual, dia jual Zapin Tenglu 1, 2, 3 dan 4. Jadi ketika itulah anda boleh berbincang. Karakter berbincang itulah bermain. Karakternya tu. Anda berbincang, cara bagaimana anda berbincang? Bukan anda berbincang seperti anda berbincang biasa, tapi berbincang dalam karakter persembahan. Bagaimana anda berbincang? Kita berbincang di atas pentas, tetapi karakter anda berbincang tersebut, bagaimana anda membawa karakter tersebut, dia akan jadi lebih berjiwa dan lebih spontan. Tapi dalam karakter tari, tersebut, dalam pergerakan-pergerakan ketika berbincang tersebut, dia ada menunjuk, dia ada cara. Tapi bercakaplah, kita boleh bercakap, tapi dalam bukanlah menjerit. Bercakap tu boleh berbincang, tak ada masalah. Tak ada masalah untuk berbincang. Kemudian apabila giliran anda untuk membeli, contoh apabila penjual telah habis menjual, berlebih menjual, dan dia ada, mungkin dia ada beri isyarat ataupun dia berundur untuk pasukan membeli. Pesanan juga kepada pasukan yang menjual, berilah peluang untuk pasukan membeli. Anda menjual, pastilah anda nakkan barangan yang anda jual perlu dibeli. Bagaimana anda nak menjual, seorang jurujual, dia bercakap tak habis-habis, tak berhenti bercakap. Bagaimana pembeli nak bertanya dan nak membeli? Betul tak? Jadi kalaulah anda nak menjual, keluarkanlah, jangan semua dulu. Bagilah jual 1, 2 ragam, 3 ragam, jualkan. Bagi kawan tu beli macam mana. Rakan anda jual. Berundurlah pula. Berundur untuk beri peluang kepada pasukan lawan anda membeli. Okey, saya terangkan dahulu. Kemudian pasukan yang membeli, dia kenalah sebagusnya, semoleknya, dia belilah Zapin yang sama dengan yang menjual. Contoh, tadi kita ambil Zapin Tenglu 1, 2, 3 dan 4.
dia ada dua pilihan. Pasukan yang ni dia boleh beli satu atau dua ragam Zapin Tenglu juga. Ini akan juri akan lebih beri markah lebih sekiranya anda dapat berjaya buat ni. Namun dia bergantung kepada karakter anda. Bagaimana anda nak menjawab tersebut dalam keadaan santun, bagaimana anda nak jawab dalam keadaan bermain. Begitu. Jadi anda hendaklah menjawab dengan Zapin Tenglu juga. Semolek-moleknya berbeza dengan Zapin Tenglu yang dia bawa 1, 2, 3, 4 tu. Mungkin anda ambil 5, 6 ataupun boleh anda ambil 3 atau 4. Bergantung kepada pengetahuan penari anda. Tak ada masalah. Tetapi lebih advantage kalau 1, 2, 3, 4 telah dijual, anda beli 5 dan 6. Bagi tahu, aku lebih tahu. Aku tahu lebih daripada engkau. Aku ada 5 dan 6 aku boleh beli. Dia maksudnya lah, kau jual 4 sampai 4, aku tahu lebih 5 dan 6. Ini bermain. Inilah bermain. Kemudian ambil 2 ragam cukup. 1 ragam atau 2 ragam untuk bagi tahu anda pun tahu tentang Zapin tersebut. Nak bagi tahu pada juri, nak bagi tahu pada lawan, Zapin ni pun aku boleh buat. Begitu. Nah, saya jual pula awak. Dia menjual pula. Anda itu ibarat anda dah membeli. Anda dah membeli Zapin tersebut. Zapin Tenglu, anda beli Zapin Tenglu. Zapin tu anda belilah. Anda beli, aku nak beli Zapin Tenglu. Kemudian anda jual pula pada dia. Anda buatlah Zapin lain. 2 atau 3 ragam. Contoh anda ambil Parit Mastar. Parit Mastar 2 dan 3. Jual kat dia. Okey, aku jual kat kau pula Parit Mastar. Dah habis jual, berundur lah. Bagi pula yang menjual sebelum tu membelilah. Dia pula pun nak membeli juga. Dia pun nak membeli belah juga kan. Jadi dia pun membeli. Dan dia keluarkan Parit Mastar. Dia beli yang anda jual, iaitu Parit Mastar. So dia keluarkan Parit Mastar. Parit Mastar contohnya dia beli lah Zapin Parit Mastar 5, 6 dia gunakan. Faham tak? Dan seterusnya dia jual balik kepada anda. Dia jualkan Zapin Kores contohnya. Begitulah seterusnya. Jadi mana dia ada begitu. Semoleknya 2 tu dibeli dan 2 tu dijual. 2 beli, 2 jual. Dia begitu. Semoleknya sebegitu dan idea asalnya begitu peraturannya. Dan tidaklah berlaku di mana yang menjual, yang membeli pun sibuk pula nak membeli kat situ. Tak tahu apa benda dia buat. Dia dah jadi bertembung kat situ, kat atas tu. Dua-dua pun nak buat. Jadi mana itu agak bermasalah. Juri dia akan memahami. Kalau yang menjual terlalu lama, markah dia sebenarnya lebih kurang. Kalau dia berjual terlalu lama sehingga tidak memberi peluang kepada pasukan lawan untuk membeli, sebenarnya pasukan itu markah akan dikurangkan sebenarnya. Sebab tu bijaknya pasukan yang membeli, dia kena peranan bijak. Sebab tu kalau ada satu ketika saya lupa di satu pertandingan akan kita Zapin, pasukan lawan yang kurang membuat persembahan tu dia menang. Kerana apa? Yang itu tak berhenti nak menjual. Yang ni membeli, dia membeli dengan keadaan tepat dan sesedap rasa dia balas balik. Dia bijak berbalas balik. Itu penting. Tak semestinya anda keluar, anda beri, anda buat je semua, anda menang. Tidak. Okay? Kerana juri dia akan menentukan siapa bijaksana. Sebab tu kita cakap tadi, Melayu itu orangnya yang bijaksana. Dia kena bijaksana. Dia kena punya. Tak semestinya super juga. Kalau kita bertekak, kita berkelahi, ada masa kita perlu diam pun. Dan kita bukan kita diam tu kita kalah, tapi kita bijak nak mengelakkan konflik. Bijak. Kadang masa kita diam dan kita kurang bercakap. Kerana apa? Itu nak mengelakkan konflik. Kita lebih menang daripada yang banyak bercakap. So fahami ini. Kena bijak. Dia kena bijak. Itu dipanggil bermain. Bukan bertanding. Bermain sebenarnya. Dia bukan bertanding. Jadi dia menggunakan banyak-banyak skills untuk kita fahami benda ni. Okay? Jadi itu caranya. Okay? Boleh faham cara bagaimana kita nak berbalas. Dan gunakanlah Zapin-Zapin. Kalau boleh Zapin-Zapin yang tradisional. Kalau boleh jangan dikreasi. Kalau boleh. Kerana apa? Juri ingin mengenal apa Zapin yang awak pakai. Lebih. Jadi orang lawan pun akan tahu apa Zapin adalah. Itu paling kata orang tu yang terbaik lah. Namun kita tidaklah kata orang terlalu terikat. Tapi sekiranya anda dapat buat apa yang kami advise, ini adalah
satu markah tambahan untuk anda menang, untuk memilih. Sekiranya ada dua pasukan yang terbaik, dua pasukan yang sangat baik, inilah penilaian yang kami akan ambil. Balik kepada asas tu tersebut. Berjual beli bagaimana, bijaksananya bagaimana kita hendak menjawab, bagaimana kita nak membeli. Ya, bagaimana keadaan kesantunan tu, adab, adat dan beradab tu, kesantunan tersebut, bersopannya macam mana, ini kita akan ambil kira di dalam penilaian kita untuk menentukan pemenang. Sekiranya ada dua pasukan yang susah kita nak putuskan. Ini berlaku daripada zaman Zapin, apa akan kita Zapin yang sebelum-sebelum ni. Ada 2-3 pasukan yang kata tu betul-betul bagus. Dua-dua bagus. Tapi apa membezakan mereka adalah bermain dengan bijaksana, dengan kesantunan dan dengan budi pekerti yang sangat baik lawannya, menghormati lawannya. Okey. Jangan sampai pula berlaku kurang ajar. Dalam siap makam adalah kurang ajar tetap santun. Kita boleh berkurang ajar. Kalau orang yang muda, bolehlah kata orang tu memprovok bagi yang berumur, yang orang tua. Boleh, tak ada masalah provok. Tetapi mesti dalam keadaan santun. Dia tidak boleh sampai memprovok sampai menunjukkan anda seorang yang tidak ada adab. Tidak ada adab. Jangan sampai begitu. Kita mesti nampak bagaimana kita nak provok, kita sindir orang yang lebih tua dengan kita, tapi tidak bolehlah melampaui batas. Melampaui batas kesantunan tersebut. Kesantunan itu sendiri. Kaki mesti jaga, jangan sampai dah tahu kita berlawan dengan orang yang lebih berumur daripada kita, jangan sampai tapak kaki kita di muka dia. Dia duduk kan, kita berdiri, dia masa ketika dia duduk untuk menunggu orang berjual, jangan sampai tapak kaki kita tunjuk muka dia. Itu tak bagus. Jadi ini kita tengok nilai. Juri akan nilai benda ni. Tengok bagaimana anda bermain. Ada masa memanglah kaki kita angkat, tetapi ada caranya. Tanya dengan koreograf anda bagaimana caranya. Tanya dengan orang-orang lama bagaimana caranya untuk menjaga kaki kita. Bagaimana? Ada cara. Dan jangan sampai kita nak bertumbuk. Ini akan kita sampai pertama. Dua kumpulan kita disqualifykan. Walaupun dua-dua tu ada dalam separuh air. Dua kumpulan tu kita disqualifykan. Bila dah berlaku sentuhan. Untuk bergaduh, kita terus disqualifykan. Dan juga pasukan yang lebih banyak provokasi, berlebihan, kita boleh disqualifykan. Maksudnya ini dah melari daripada norma-norma akal kita Zapin tersebut. Akal kita Zapin tersebut. Tujuan apa untuk kita buat akal kita Zapin ni adalah untuk mendidik anak muda tentang kesantunan tu sendiri. Bagaimana dia nak mengawal, bagaimana nak mengawal emosi, bagaimana dia nak berbahas, bertelingkah dalam keadaan yang santun, menjaga budi dia, menjaga budi pekerti, nak menjaga. Ini kita nak didik pada generasi sekarang. Ini roh akal kita Zapin tersebut. Itu yang ada dalam akal kita Zapin. Pendidikan. Kita nak mendidik sebenarnya. Okey. So saya rasa semua faham tentang bagaimana untuk bertingkah. Sekiranya ada pertanyaan dan juga soalan, bolehlah ajukan secara texting ataupun voice recording kepada saya dan juga kepada sekretariat, dan mereka akan ajukan kepada saya dan saya akan jawab dengan lebih detail lah. Okay? Baik. Sekian saja untuk hari ini. Selamat bertanding. Selamat bertingkah geruh. Saya minta maaf tak dapat bersama kerana ada urusan kerja yang perlu saya selesaikan. InsyaAllah di lain-lain venue, jika saya berkesempatan, tidak ada aram dan rezeki saya, Allah permudahkan rezeki saya untuk bersama dengan anda semua, InsyaAllah saya akan bersama. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.